Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT menentang PJ City, yang mana JDT menang 4-0 hasil jaringan 2 dari Baxen dan 2 dari Forestry. Pada perlawanan ini, apa yang boleh saya simpulkan, kedua-dua pasukan menunjukkan satu corak permainan yang menarik. Tetapi JDT is another level lah daripada penguasaan bola, ball position, dari segi build up dan juga dari segi taktikal ketika first half dan juga second half pun berbeza. Movement player-player JDT pun sangat-sangat bagus. Sekiranya mereka diberi ruang, maka mereka akan manfaatkan ruang tersebut untuk melakukan percubaan atau jaringan. Dan yang paling penting, saya boleh katakan mereka berjaya memanfaatkan kesalahan ataupun kesilapan yang dilakukan oleh pemain-pemain PJ City sewaktu mereka loose marking dan mereka memberi ruang kepada striker ataupun bahagian serangan JDT untuk menjaringkan gol. Manakala untuk PJ City pula, apa yang boleh saya katakan, mereka bermain dengan satu corak bertahan yang agak bagus, yang agak compact, tetapi sayang mereka telah melakukan sedikit kesilapan dengan loose marking dan juga bagi ruang sedikit kepada bahagian serangan JDT untuk exploit ataupun melakukan percubaan. Akibat daripada kesilapan mereka, mereka terpaksa tanggung kekalahan sebanyak 4-0 pada perlawanan ini. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Johor Darul Takzim. Apakah perkara yang boleh kita belajar dan juga puji tentang pasukan Johor Darul Takzim? Yang pertama, kita boleh tengok ketika first half, iaitu ketika JDT cuba untuk build up daripada bawah, yang mana mereka bermain dengan back 3, iaitu gandingan Shane Lowry, Shahrul Saad dan juga Matthew Davis. Tetapi apa yang menarik tentang back 3 pasukan JDT ni adalah mereka akan meninggalkan hanya seorang centre back di bahagian belakang, iaitu Shahrul Saad, manakala mereka akan push untuk Shane Lowry dan juga Matthew Davis bermain di bahagian wide area. Boleh saya katakan peranan Shane Lowry dan juga Matthew Davis pada perlawanan ni, mereka bermain sebagai wide centre back ketika separuh masa pertama. Jadi mereka boleh untuk memberi bantuan kepada bahagian winger pasukan JDT, yang mana kita boleh tengok apabila peranan Matthew Davis sebagai wide centre back pada perlawanan ni di bahagian kanan, beliau akan lebih banyak backup dan juga memberi support kepada Arif Aiman di bahagian kanan, dan juga banyak untuk masuk ke bahagian tengah untuk membuka game kepada Nacho Insa ataupun Leandro Velasquez dan juga Afiq Fazail. Manakala Shane Lowry pula di bahagian kiri, beliau lebih bertindak untuk melakukan larian-larian ke hadapan ataupun push bola ke hadapan dan memberi support kepada Kobing Ong ataupun melakukan hantaran-hantaran jauh untuk mencari striker ataupun mencari winger pasukan JDT. Jadi itu yang saya sukalah, yang pertama tentang tactical JDT ketika first half, yang mana mereka hanya meletakkan seorang centre back dan mereka push Shane Lowry dan juga Matthew Davis untuk bertindak sebagai wide centre back di bahagian kanan dan juga kiri. Dan yang kedua yang saya suka adalah tentang daripada tactical satu centre back di waktu first half tu adalah peranan di bahagian tengah, iaitu Nacho Insa, Leandro Velasquez dan juga Afiq Fazail, yang mana ketiga-tiga player ni akan sekali connecting antara bahagian pertahanan dan juga bahagian serangan, yang mana apabila Shahrul Saad diletakkan sebagai seorang centre back di bahagian belakang dan push Shane Lowry dan juga Matthew Davis ke bahagian wide centre back, jadi Nacho Insa dia tak akan naik terlalu tinggi, dia akan stay deep untuk sentiasa berada di hadapan Shahrul Saad ketika JDT cuba build up daripada bawah ataupun mengatur serangan daripada bawah untuk memastikan yang bahagian tengah ataupun bahagian pertahanan pasukan JDT ni sekiranya di counter ataupun cuba diserang oleh pasukan PJ City, still ada dua player yang boleh jaga barisan pertahanan dan juga tengah JDT ni daripada dipenetrate ataupun ditembusi. Jadi bukannya orang kata apa, seorang centre back tu bukan hanya dia berkesorangan, tetapi ada backup dan juga support daripada defensive midfielder pasukan JDT sendiri, iaitu Nacho Insa. Jadi apabila ada orang yang boleh backup Shahrul Saad di bahagian hadapan, maka Shahrul Saad pun boleh buat kerja dia dengan mudah. Shane Lowry dan juga Matthew Davis yang bermain sebagai wide centre back pun tidaklah perlu takut untuk lebih ofensif ataupun naik sampai ke middle area. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang saya suka tentang tactical daripada satu centre back dan juga push
push Shane Lowry dan juga Matthew Davis kepada wide centre back ni adalah daripada segi transition mereka, yang mana apabila PJ City berjaya untuk mematahkan serangan dan cuba untuk melakukan counter ataupun serangan balas ke arah pasukan JDT, pemain-pemain JDT yang naik ke ofensif seperti Shane Lowry dan juga Matthew Davis ni, mereka mempunyai transisi yang agak cepat untuk cover balik mereka punya tempat. So mereka akan cover balik kepada mereka punya tempat. Jadi transition JDT pada perlawanan ni daripada menyerang ke bertahan, mereka sangat-sangat laju lah. Boleh saya katakan, kita boleh tengok apabila PJ City cuba nak bermain dengan long ball dan juga counter attack, Matthew Davis dan juga Shane Lowry dah kembali ke posisi asal untuk kembali tutup ruang daripada PJ City melakukan exploit ataupun melakukan penetration run dan sebagainya. Mereka dah berada di belakang untuk membantu Syarul Saad. So mereka dah kembali compact dan membina balik bentuk defensive line mereka dengan sangat bagus lah. Itu yang ketiga saya suka daripada segi transition. Walaupun mereka eager untuk attack dan juga menyerang, tetapi dari segi transition untuk bertahan daripada menyerang memang juga sangat-sangat bagus. Itu perkara yang ketiga saya suka tentang JDT. Yang keempat, mari kita fokuskan kepada bahagian midfielder pasukan JDT, yang mana kita boleh tengok gandingan Nacho Insah, Afiq Fazail dan juga Leandro Velasquez. Mereka ini sentiasa mengekalkan bentuk segitiga ataupun triangle ketika mereka menyerang ataupun ketika mereka cuba build up di bahagian tengah, yang mana kita boleh tengok apabila Nacho Insah berada deep ke bawah, maka Afiq Fazail dan juga Leandro Velasquez akan ada ruang yang banyak berada di hadapan. So mereka berdua ni akan lebih fokus kepada ofensif untuk menyerang. Dan apa yang paling menarik, sekiranya mereka bertukar rotation player, bermaksud Leandro kadang-kadang apabila dia turun deep ke bawah untuk ambil bola untuk membantu Syarul Saad untuk build up daripada bahagian bawah, maka Leandro lah yang akan stay deep ke bawah dan Nacho Insah dan juga Afiq Fazail akan membentuk dua dua attacking midfielder di bahagian tengah untuk menjadi connector di bahagian tengah kepada bahagian serangan. So bentuk segitiga yang dilakukan oleh barisan tengah pasukan JDT ni memang sentiasa menjadi, walaupun rotation player sentiasa berlaku. So dia akan saling bertukar-tukar lah. Kalau Leandro pergi ke deep kepada number 6, maka Nacho akan move forward untuk tempat Leandro dan Afiq akan kekal di tempat dia. Kalau Afiq move forward untuk tempat Leandro, tempat Nacho move forward tempat Leandro akan move forward untuk ke tempat Afiq. Jadi benda tu berkisarkan di bahagian tengah dan mereka boleh untuk sentiasa buka game untuk bergerak dengan lebih bagus, dan boleh dikatakan akibat daripada bentuk tersebutlah movement pemain JDT lebih tersusun dan gerakan mereka boleh melakukan switch play dengan bagus. Mereka tahu kedudukan player di mana, mereka boleh buka game dengan sangat bagus. Sebab apa? Sebab apabila ada dua player yang berada di ofensif di bahagian tengah, maka dua player ni boleh bertindak sama ada untuk backup di bahagian wide attacking ataupun lebih kepada bahagian tengah. So benda tu yang menjadi kunci kepada pasukan JDT. Yang keempat, apa yang boleh saya puji untuk JDT adalah daripada segi movement. Pergerakan pasukan JDT boleh saya katakan apabila mereka dah dapat bola, mereka tahu apa yang mereka perlu lakukan, yang mana boleh dikatakan scanning dan sebagainya memang baguslah oleh pasukan JDT. Off ball movement mereka juga bagus, yang mana pergerakan tanpa bola pemain-pemain JDT dan juga decision sebelum mereka dapat bola, mereka dah tahu apa yang perlu mereka lakukan, sama ada untuk passing ataupun buka ataupun melakukan switch play. Jadi kita nampak benda tu sangat-sangat menarik lah untuk pasukan JDT. Pergerakan mereka tersusun, mereka buka game bagaimana Forestry move, kalau Forestry masuk ke tengah, apa yang perlu Backson buat, bagaimana Arif Aiman apabila dapat bola, apa Backson dan juga Forestry buat untuk attract pertahanan. Memang mereka sangat-sangat bagus dan benda tu memang memerlukan satu latihan yang sangat-sangat lama lah untuk membentuk satu corak permainan seperti JDT. Movement mereka sangat fluid, boleh dikatakan bukan sahaja daripada segi menyerang, daripada segi bertahan, transisi mereka sangat bagus macam saya cakap tadi. Itu yang keempat yang boleh saya puji lah untuk pasukan JDT. Yang kelima, apa yang boleh saya puji tentang JDT, Arif Aiman di kanan dan juga Ko Beng Ong di kiri. Untuk perlawanan ni, apa yang kita boleh tengok di first half, Ko Beng Ong memang sangat-sangat ofensif di bahagian kiri untuk menjadi sebagai seorang wingback yang sangat bagus lah, ataupun lebih kepada winger sebenarnya bagi saya, sebab dia fokus kepada attacking. Dan Arif Aiman macam biasa banyak kali berjaya untuk menguncang-gancangkan pertahanan lawan dengan adanya backup daripada Matt Davis. Memang kedua-dua kanan kiri pasukan JDT ni hidup, termasuk juga bahagian tengah. Dan yang seterusnya adalah tentang
Baeksun dan juga Forestry. Boleh saya katakan dua gandingan yang maut, yang mana kedua-dua player ni mempunyai kualiti yang sangat bagus. Mereka berdua mempunyai finishing yang bagus. Forestry daripada segi dia punya free kick, set pieces memang lawa. Baeksun daripada rembatan luar kotak penalti pun agak lawa. Dan untuk game ni memang saya puji kualiti finishing mereka sangat bagus. Sebelum ni macam saya cakap dalam video yang lepas, JDT dah menjumpai ramuan apabila berjumpa dengan pasukan yang bermain bertahan, iaitu boleh untuk melakukan shoot daripada luar kotak penalti dan sebagainya. Dan untuk game ni boleh saya katakan Baeksun improve a lot dan dia tak tamak, yang mana sepatutnya dia boleh dapat hat-trick. Dia still lagi pass kepada Forestry untuk gol yang keempat JDT, dan benda tu sangat-sangat bagus lah untuk menimbulkan ataupun untuk build up confidence level kepada pemain-pemain JDT, dan juga untuk pemain-pemain JDT sentiasa trust each other, yang mana mereka akan mempercayai antara satu sama lain ketika menyerang. Benda tu sangat-sangat efektif. Dan ini adalah untuk first half pasukan JDT. Kita masuk kepada second half. Second half JDT bermain seperti biasa. Mereka melakukan pertukaran. Nak Choi In-saw digantikan dengan Nazmi Faiz, dan benda di second half mereka kembali kepada corak permainan mereka yang asal, iaitu dengan back 2, yang mana Shane Lowry dan juga Syarul Saad akan sentiasa membentuk back 2 di belakang, yang mana boleh dikatakan di second half pemain-pemain JDT lebih kepada untuk slow down the tempo game lah. Sebab apa? Sebab mereka dah mendahului 2-0, so mereka cuba untuk slow down, mereka bermain dengan relax, dan boleh dikatakan intensity akan jadi low sikit sebab mereka lebih kepada fokus kepada kawalan bola. Jadi mereka back to mereka punya normal gameplay di second half, iaitu Shane Lowry dan juga Syarul Saad membentuk balik back 2. Matthew Davis dan juga Koh Beng Ong lebih kepada ofensif, tetapi di second half Koh Beng Ong lebih deep ke bawah untuk bertahan. Sebab di second half pun kita nampak yang PJ City dah mula untuk menyerang dan juga meningkatkan intensity game daripada segi counter attack dan sebagainya. So itu yang boleh saya katakan di second half lah. Dan pertukaran player yang dilakukan oleh JDT dengan membawa masuk player seperti Safawi Rashid, Syafiq Ahmad juga telah memberikan satu dimensi baru kepada bahagian serangan pasukan JDT, yang mana Safawi Rashid masuk, kita boleh tengok dia tak ditugaskan bermain sebagai number 10. Beliau kembali kepada posisi asal beliau, iaitu winger kanan. Beliau berjaya menunjukkan satu corak permainan yang agak menarik lah bagi saya, dengan dribbling yang bagus. Dia dah mula untuk build up dia punya confidence balik untuk dapatkan gameplay dia yang lama balik. So benda tu positif untuk Safawi. Dan untuk Syafiq Ahmad, game ni memang boleh dikatakan tiada luck untuk dia. Ada dua percubaan tapi sayang tak gol. Kalau tak, boleh saya katakan beliau adalah poacher yang terbaik lah untuk skuad JDT dan juga skuad kebangsaan Malaysia. So sekarang JDT dah mula untuk melakukan rotation player. Mereka dah banyak melakukan perubahan. Mereka tidak terlalu bergantung kepada player utama sangat. Mereka punya squad depth di bahagian simpanan dan juga bahagian first 11 memang boleh dikatakan hampir sama taraf sekiranya ditukar ataupun pertukaran berlaku. That is a good thing lah untuk JDT punya pasukan, dan benda tu memang sangat bagus lah. Dan untuk kelemahan sebenarnya tidaklah banyak. Saya harapkan defense JDT untuk lebih fokus ketika bertahan, dan mereka perlu memastikan yang mereka tak terlalu memberi ruang dan tidak terlalu selesa dan eager untuk attack. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dalam 15 ke 20 minit pertama, PJ City ada menyerang dan satu percubaan daripada Shivan Pillay terkena palang, dan boleh saya katakan dalam situasi tersebut Farizal Malias juga perlu lagi perbaiki daripada segi positioning, sebab bola tu boleh dikatakan satu lob yang sangat bagus sebab dia nampak Farizal keluar agak ke depan, so Shivan Pillay melakukan percubaan. So saya harap defense JDT lebih fokus, lebih solid lah untuk pertandingan ACL. Dan untuk Farizal, dia perlu lebih cakna dengan the situation, awareness dia dalam padang tu perlu lebih tinggi lah sekiranya untuk menentang ACL nanti bersama Urawa Red Diamond pada bulan 8 ni, dan menentang lawan kat Japan pula. So benda tu agak perlu diperbaiki oleh barisan pertahanan. Untuk tengah dan juga serangan, saya rasa is not a big question untuk kita persoalkan, sebab mereka memang dah complete, mereka dah memang bagus. Gol luar kotak penalti boleh score, set pieces dah boleh score. Mungkin lepas ni JDT boleh cari jalan ataupun penyelesaian untuk skor daripada corner kick pula. Sebab corner kick sekarang lah yang menjadi persoalan kepada JDT. Itu sahaja untuk JDT. Kita masuk kepada PJ City. Untuk PJ City pada perlawanan ni, apa yang saya nampak yang paling ketara mereka punya kelemahan adalah di bahagian tengah. Yang mana bahagian tengah pasukan PJ City pada perlawanan ni boleh dikatakan mereka tiada attacking minded punya player untuk backup dan juga memberi support kepada Darren Lock dan juga S. Kumaran serta
daripada pemain-pemain lain di bahagian hadapan. Jadi apabila tiada pemain yang boleh bersambung antara bahagian tengah dan juga bahagian serangan, maka PJ City lebih kepada punya corak permainan direct and counter attack, yang mana mereka bertahan, sit deep, dan mereka akan lakukan counter attack dengan bermain long ball untuk mencari Darren Lock. Dan perkara tersebut agak susah lah apabila Darren Lock dapat bola, AS Kemarin dapat bola, pemain-pemain JDT dah boleh baca dan mereka akan melakukan pressing terus ke atas pemain PJ City, dan kadang-kadang boleh dikatakan 3 orang sekaligus pergi dekat pemain-pemain PJ City untuk dapatkan bola. So benda tu memang agak susah untuk pemain PJ City penetrate orang kata defensive line pasukan JDT akibat tiada seorang player yang boleh dikatakan playmaker di bahagian tengah, tak ada connector di situ. Itu yang pertama, kelemahan ketara. Kelemahan yang kedua pada perlawanan ni, boleh saya katakan mereka sebenarnya bermain dengan defending shape yang bagus. Mereka bertahan dengan sangat bagus, defend department mereka berdisiplin. Tetapi pada perlawanan ni, akibat daripada kesilapan kecil, yang mana kita boleh tengok apabila mereka terlalu eager ataupun terlalu fokus untuk defend, mereka membuat kesilapan kecil, iaitu daripada loose marking dan juga daripada segi open a little bit space, buka sahaja ruang yang sikit, maka pemain-pemain PJ City telah membiarkan pasukan JDT ada ruang untuk melakukan percubaan. Contohnya saya ambil gol Beksen yang dia turning tu, Zainal Abidin Hassan marking Beksen, tapi dia marking, dia silap. Tengok Beksen turning sikit, ada ruang kosong, gol. Dia lose marking sekejap je. Benda tu yang perlu diperbaiki. Dan gol Beksen yang pertama, pemain PJ City bagi ruang kepada Beksen untuk melakukan percubaan jarak luar kotak penalti. Tak ada orang yang block, tak ada orang yang marking Beksen waktu tu. So score. So itu adalah kesilapan yang dilakukan oleh pemain PJ City, dan mereka terpaksa menerima hakikat untuk gol free kick Forestry tu sebab dia tackle depan tu. Lepas tu Forestry pula memang on point, dia bagi pinpoint kat situ, kat hujung tu memang tak boleh nak kata apalah, gol free kick tu kan. Dan gol Beksen dan juga Forestry tu kesilapan daripada pertahanan yang buat back pass. Lepas tu Beksen manfaatkan peluang tersebut. Jadi secara kesimpulannya, PJ City sebenarnya pasukan yang boleh untuk seri sebenarnya game ni, tapi disebabkan kesilapan kecil tadi, mereka terpaksa terima hakikat lah yang mereka kalah pada perlawanan ni dengan kesilapan yang mereka lakukan sendiri. Okay, Assalamualaikum.